Cuma saya nak mulakan perbahasan belanjawan ini dengan mengungkapkan bait-bait kata daripada kitab Tirukkural, ya, yang menyebutkan bahawa sesungguhnya dengan amalan kebaikan maka hadirlah kemuliaan. Sesungguhnya kejahatan itu menjelma apabila kita melupakan amalan kebaikan. Justru dalam kerangka perbahasan belanjawan ataupun bajet pada kali ini, Datuk Dan Bertua mengambil penegasan bahawa kita mesti memulakan sesuatu perkara itu dengan menyemarakkan kebaikan. Saya ingin menegaskan bahawa kerajaan di bawah Perdana Menteri menyatakan ini merupakan keluarga Malaysia. Jadi secara umumnya kita memahami keluarga Malaysia ini, dia mestilah menyantuni kepelbagaian kaum dalam negara kita. Majoriti merupakan masyarakat Melayu, Cina, India, Sabah dan Sarawak, pribumi, kadazan, dusun dan sebagainya. Dan ianya harus diterjemahkan dalam belanjawan ataupun bajet yang dibentangkan. Saya setuju dengan beberapa pandangan rakan-rakan tadi. Memang di dalam belanjawan ini dinyatakan dengan jelas peruntukan yang besar untuk orang-orang Melayu, Bumiputera. Ya. Namun jangan kita kesampingkan juga kepentingannya untuk mereka yang bukan Melayu dan bukan Bumiputera, orang-orang Cina, India dan yang lain-lain. Kerana kita bercakap tentang yang disebut tadi sebagai keluarga Malaysia. Jadi apa makna keluarga Malaysia kalau dari segi belanjawan negara ni kita tidak memperuntukkan dengan secara adil. Jadi ini perkara yang saya fikir penting sebagai mukadimah dalam perbahasan ini, kerana kita semua sedia maklum bahawa kalau itu tidak kita susun dengan baik, negara kita tidak akan berada di atas landasan yang tepat untuk masa-masa depan yang mendatang. Yang kedua, Datuk Bertua, yang ingin saya bangkitkan ini adalah soal ekonomi luar bandar, pengupayaan ekonomi luar bandar. Kita tahu bahawa pandemik ini memberikan kesan kepada masyarakat, terutamanya yang berada di luar bandar. Saya teliti misalnya apa yang disusun ataupun apa yang diunjurkan oleh kementerian yang menjaga khusus tentang pembangunan luar bandar ini, terutamanya di dalam memastikan usahawan-usahawan yang dibantu dengan pembiayaan sokongan pengukuhan keusahawanan. Maknanya dari satu segi belanjawan ini diharap dapat merancakkan lagi ekonomi di luar bandar dengan melahirkan usahawan-usahawan di luar bandar. Dan di sana terdapat sokongan, bantuan kepada mereka. Namun kita berasa agak kesal kerana kalau mengikut buku belanjawan atau buku bajet ini, menyatakan bahawa peratusan usahawan yang berjaya meningkatkan pendapatan selepas 6 bulan menerima bantuan pembiayaan ini, kalau pada tahun 2020 hanyalah 66% saja, Datuk Bertua. Dan untuk tahun 2020 disasarkan hanya 60% saja usahawan yang telah berjaya meningkatkan pendapatan selepas 6 bulan menerima bantuan. Jadi tidak 100%. Jadi saya minta Kementerian Luar Bandar untuk menyatakan bagaimana nak menyelesaikan perkara ini. Kerana kita tahu bahawa ekonomi di luar bandar ini, dia bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi bagaimana untuk kita membentuk satu budaya yang baru, budaya usahawan, terutama di kalangan generasi muda di luar bandar, dan kita beri sokongan, bukan sekadar sokongan, tetapi kita memberikan juga mereka peluang dan ruang semaksimal mungkin agar ekonomi luar bandar itu berjaya dirancakkan. Jadi saya minta, I put a task dengan Kementerian Luar Bandar dengan izin Datuk Bertua agar perkara ini dapat dijelaskan dengan terperinci dalam jawapannya nanti. Yang kedua ialah berkaitan dengan pelancongan. Kawasan yang saya wakili, kawasan Hang Tuah Jaya, merupakan kawasan pelancongan. Kalau Datuk Bertua datang Melaka, masuk Sdn Aekroh, sudah masuk ke kawasan Hang Tuah Jaya. Dan kita ada satu kajian. Majlis Pembandaran Hang Tuah Jaya baru-baru ini membuat kajian tentang aktiviti ekonomi di kawasan Aekroh. Di kawasan Aekroh ni, Datuk Bertua, kalau pergi, tak perlu pergi ke bandar untuk makan asam pedas. Ada satu asam pedas, nama asam pedas Pak Man. Pendapatannya luar biasa kerana mereka tidak mau masuk ke bandar kerana jalan sesak. Namun di kawasan Aekroh itu boleh dibangunkan produk-produk pelancongan. Saya tahu kerajaan memperuntukkan sejumlah wang yang agak signifikan untuk pelancongan, untuk restart pelancongan. Dan kita tahu Melaka ni tidak ada sumber ekonomi yang lain yang signifikan selain daripada turisme pelancongan.
Jadi apakah di sana terdapat kesediaan di peringkat kementerian agar produk-produk pelancongan yang mungkin bukan skala besar, tetapi yang berskala sederhana yang boleh menarik paling tidak pun pelancong-pelancong di dalam negara, agar aktiviti ekonomi yang akan terbit daripada pelancong-pelancong yang datang di Melaka ini akan membantu untuk merancakkan lagi kegiatan ekonomi di kalangan rakyat di kawasan Melaka, terutama di kawasan Hang Tuah Jaya. Seterusnya, Datuk Ketua, saya ingin bangkitkan juga tentang bantuan tanam semula. Saya lihat Menteri Perusahaan Perdagangan Komoditi ada masuk dalam dewan ini. Jadi saya boleh tanya straight kepada Menteri. Iaitu kita lihat dalam belanjawan ini, kerajaan memperuntukkan 35 juta ringgit bantuan tanam semula untuk pekebun-pekebun sawit. Kalau berdasarkan pengalaman saya dululah, mungkin sekarang ni ada perubahan, tidak, saya ingat Menteri nanti boleh jelaskan. Kalau sekadar 35 juta peruntukan bantuan tanam semula ini, kita hanya boleh bagi untuk tanam semula sekadar 9,500 hektar saja, Datuk. Untuk 35 juta ini kita boleh buat tanam semula untuk 9,500 hektar. Mengambil kira RM1,500 bantuan. Namun pekebun kecil, keluasan pekebun kecil ini yang mengusahakan sawit, dia mencecah 1.7 juta hektar. Jadi Datuk betul bayangkan 1.7 million hektar, kita dengan 35 juta ni hanya boleh bantu 9,500 hektar saja untuk geran tanam semula. Jadi kalau begini keadaannya, yang kita buat tu hanyalah sekadar picisan, sekadar terlalu sedikit. Orang kata jangan tak adalah, bagi sikit. Adakah itu merupakan satu strategi yang objektif ataupun strategik? Yang kedua, sekarang ni harga sawit sedang meningkat. Memang harga cantik. Jadi kalau kita buat program penanaman semula ini, bagi mereka 35 juta, kita sediakan peruntukan 35 juta. Kalau mereka potong kelapa sawit, paling tidak pun nak tumbuh 3 tahun lagi. Jadi apa maknanya dalam keadaan harga sawit sedang meningkat, kita mengusahakan ataupun seolah-olah menyediakan peruntukan agar boleh memujuk pekebun-pekebun kecil ini menebang pokok mereka dan melakukan penanaman semula. Pada saya itu merupakan satu tindakan yang tidak bijaksana lah untuk dalam keadaan dalam keadaan harga sawit sedang meningkat ni, kita pergi tebang pokok. Dan perkara yang paling penting lagi ialah sekarang harga tengah naik. Mereka yang menanam sawit happy lah, gembira harga tengah naik. Tapi harga tidak semestinya meningkat. Ya. Ada pepatah, kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada kementerian, apakah perancangan kerajaan ini, apakah ada satu perancangan jangka panjang untuk pekebun-pekebun kecil ini ketika harga jatuh besok? Kerana kita tahu bahawa apa saja yang dilakukan di peringkat kementerian yang membabitkan bantuan kepada pekebun kecil bila mana harga jatuh, ianya ada kaitan langsung dengan Kementerian Keuangan, dan kita minta ada satu kesalingan antara Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi untuk membantu dan memikirkan apakah long term strategi untuk pekebun-pekebun kecil ini bila mana harga sawit itu jatuh. Ini satu perkara yang saya fikir penting untuk sama-sama kita fikirkan, dan termasuk sekarang ini yang berkait tentang strategi perdagangan ini ialah apa yang berlaku sekarang di peringkat dunia, iaitu kita sedang sama-sama saksikan COP26, isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar, dan kita tahu antara isu yang membabitkan industri sawit kita adalah persoalan deforestation, dan perkara ini harus diberikan tumpuan oleh Kementerian Keuangan dan juga kerajaan kerana ia berkait dengan satu industri yang pada saya menjana pendapatan yang cukup banyak kepada negara kita, iaitu industri sawit. Seterusnya, Datuk Ketua, ialah berkait tentang apa yang disebut sebagai bantuan terus kepada rakyat ketika mereka berhadapan dengan bencana. Saya percaya sekarang ni musim hujan, kita tengok banyak kawasan-kawasan yang banjir kilat dan sebagainya. Saya dah telah bangkitkan perkara ini banyak kali, Datuk Ketua, iaitu apabila masyarakat, rakyat, terutamanya orang-orang yang miskin B40 ini berhadapan, dikenakan dengan musibah banjir. Saya fikir ini cukuplah sekali saya cakap, sebab dah banyak kali dah, Datuk Ketua. Jawapan kerajaan itu standard. Jadi saya nak nyatakan begini,
Baru-baru ni di kawasan Hang Tuah Jaya kita berhadapan dengan banjir berterusan sampai banyak rumah yang naik bendera merah. Dah tak ada bendera putih dah, bendera merah. Baik, bila berlaku banjir ini, ada dua pendekatan. Satu, penyelesaian jangka panjang. Mana penyelesaian yang menyeluruh. Bagaimana nak selesaikan perkara ini? Adakah ia membabitkan saliran? Adakah ia membabitkan peparitan? Kadang-kadang bila kita berlaku perkara ini, maka berlakulah pertelingkahan antara kementerian ataupun agensi. Cukuplah dengan birokrasi ini. Bila banjir ini bukan puluh, ratusan, malah ribuan orang miskin di bawah itu berhadapan dengan suasana yang parah. Kalau Datuk Ketua dah tak percaya, boleh ikut saya sekali. Kita harung banjir, tengok rumah pasca banjir. Betapa kasihan dan teruknya mereka. Dan kemudian bila ada bencana seperti ini, di sana terdapat peruntukan. Saya nak tanya pada Menteri Kewangan, takkanlah selama-lamanya peruntukan hanya RM200? Di peringkat jabat daerah, RM200. Kemudian kononnya ada nadma RM500. Bila dia beritahu kepada orang kampung, nah, jangan bimbang, nanti kita nadma akan bantu. Sampai sudah tak bantu. Jadi I'm appealing to the government, supaya dalam hal ini biarlah ada satu center, satu pusat yang khusus. Ya. Berlaku bencana, ini tempat dia dan kita akan rilis bantuan mengikut apa yang kamu hadapi. Jadi, Datuk Ketua, akhirnya saya ingin tanya juga kepada kerajaan, kita belanja jumlah yang paling besar sekarang ni. Tengok Datuk Ketua, bajet untuk parlimen. Di parlimen ini tugas kita untuk check and balance kepada perbelanjaan kerajaan. Bajet untuk parlimen tak silap saya meningkat hanya 1 ke 2% saja. Bajet untuk SPRM pun sama. Peningkatan 2-3%. Peruntukan untuk lembaga audit turun. Kita belanja besar. Biarlah di sana terdapat pemerkasaan parlimen, pemerkasaan SPRM, pemerkasaan lembaga audit. Supaya pemantauan yang komprehensif itu dapat diberikan kepada Kementerian Keuangan daripada belanja yang besar ini. Jadi Datuk Ketua, begitulah saja hujah-hujah saya dalam perbahasan ini dan kita harap kerajaan akan menyediakan jawapan yang tepat untuk semua persoalan yang saya bangkitkan. Sekian, terima kasih Ketua.